Kisah ini bermula dengan Bee yang merupakan seekor hantu. Masalahnya, dia terperangkap di dalam rumah itu karena dihalang oleh satu tembok halimunan setiap kali mencuba. Mujurlah, dia tidak perlu berkongsi rumah itu dengan sesiapa kerana dia sendiri yang bertanggung jawab menghalau bakal pembeli. Sehinggalah pada suatu hari, seorang pemuda berpindah masuk tanpa lawatan awal daripada ejen hartanah. Pemuda bernama Cole itu hanya melihat harga rumah tersebut yang telah dikurangkan lebih daripada 12 kali ganda kerana didakwa berhantu, dan dia membuat keputusan untuk menerimanya. Kini dia mempunyai seorang pemuda yang sebaya dengannya tinggal di rumah itu, dan walaupun keinginan asalnya adalah untuk menghalau pemuda itu, ini adalah kali pertama seseorang yang muda masuk ke situ, jadi perasaan ingin tahu terhadap Cole mula menyelubunginya. Semasa Cole mengemas barang-barangnya di dalam almari, dia secara tidak sengaja terhantuk dinding dengan kasutnya dan menjumpai sebuah pintu rahsia. Di dalamnya terdapat sebuah buku merah yang kelihatan berusia ratusan tahun. Kulit buku itu sangat cantik dan di dalamnya terdapat foto-foto Bee, satu untuk setiap hari lahirnya, yang membolehkan Cole memerhati bagaimana dia membesar sehingga menjadi seorang remaja yang cantik. Walau bagaimanapun, selepas itu tiada lagi foto kerana pada usia 18 tahun Bee telah meninggal dunia. Dan ruang selebihnya pula kosong. Tiba-tiba buku itu tertutup rapat dan setiap kali Cole cuba membukanya, ia berulang kembali sehingga sebentuk cincin melayang keluar dan terjatuh. Cincin itu jatuh di permaidani tanpa bunyi, jadi pemuda itu tak sedar. Namun pagi esoknya, ketika bersiap keluar, dia terpijaknya lalu memungutnya selepas sakit reda. Ia merupakan sebentuk cincin emas dengan 4 batu permata yang berkilau walaupun tanpa cahaya langsung. Kilauannya sangat memukau dan Cole tidak dapat menahan diri daripada memakainya. Tetapi sebaik sahaja dia memakainya, dia mendengar suara Bee tepat di belakangnya. Apabila dia berpaling, dia melihat gadis di dalam foto itu. Bee berasa sangat gembira kerana Cole dapat melihatnya, namun ketakutan memaksa Cole menanggalkan cincin itu. Dia segera memeriksa buku dan membandingkan hantu yang dilihatnya dengan gambar gadis tersebut. Gadis itu merayu agar dia tidak menanggalkannya. Sudah lebih 100 tahun sejak dia dapat berbual dengan sesiapa. Dia menceritakan sedikit kisahnya untuk menenangkan Cole dan membuatkannya faham bahawa dia tidak akan menyakitinya. Rupanya pada hari jadi ke-18, dia ke Muzium Negara, ternampak cincin itu dipamerkan lalu mencurinya. Dia tak sangka apa-apa buruk berlaku, cuma terpesona oleh kilauannya, tetapi sebaik keluar, dia dirempuh kereta. Apabila dia tersedar, dia berada di rumahnya. Pada ketika itu, dia menyangka dia bernasib baik kerana masih hidup. Tetapi apabila cuba keluar, dia terlanggar halangan itu dan dia mengambil masa untuk menyedari bahawa dia sebenarnya sudah mati dan terperangkap di dalam rumah itu. Selepas Cole berasa bosan mendengar Bee bercakap, dia meminta ruang untuk belajar dan menanggalkan cincin itu. Dia tidak mau berkawan dengan hantu, namun Bee berdegil. Dia perlu faham bahawa dia sudah seabad tidak bercakap dengan sesiapa dan sebaik sahaja anda bermula, ia mustahil untuk berhenti. Semasa pemuda itu cuba menyiapkan kerja sekolahnya, Bee tidak henti-henti bertanya tentang poster artis yang ditampal di dinding dan mereka mendapati bahawa kedua-duanya meminati muzik. Membesar di sebuah konservatori, jadi dia boleh bermain banyak alat muzik. Bagi Cole pula, kecintaannya terhadap gitar adalah semula jadi, dan kini mereka mempunyai topik perbualan yang kedua-duanya nikmati. Gadis itu merayu agar dia bermain sesuatu untuknya, tetapi dia enggan. Bee terus mendesak hingga budak itu mengaku dia tak menyentuh gitarnya sejak ayahnya meninggal. Marah, dia menanggalkan cincin itu, menyimpannya dalam laci dan cuba mengabaikan Bee sepanjang hari. Keesokan pagi, ketika bersarapan dengan ibunya, alat garam mula terapung. Itu adalah Bee yang cuba menarik perhatiannya dan dia melakukan segala yang termampu supaya ibunya tidak perasan. Dengan segera dia naik ke biliknya, memakai cincin itu dan menjelaskannya kepada Bee. Inilah satu-satunya rumah yang mampu dibeli ibunya selepas kematian bapanya, peluang untuk mereka bermula semula. Tetapi jika ibunya tahu ada hantu, mereka tiada tempat tinggal. Ia berjanji untuk berhenti dengan syarat Cole tidak menanggalkan cincin itu. Mereka terikat, dia harus bertahan demi kediaman itu. Setelah berjanji untuk berbual sejam sehari, Cole menceritakan dunia luar dan dia kagum setiap butirannya. Pada suatu petang, Bee menyadari bahawa dia boleh mengeluarkan tangannya melalui tingkap dan dia segera bangun menuju ke pintu.
Ternyata selagi dia bersama Cole, dia boleh keluar ke dunia luar. Jadi sudah tiba masanya untuk berjalan-jalan dan melihat segala yang terlepas selama seabad ini dia terkurung. Daripada kereta yang memandu sendiri sehinggalah muzik baharu yang dirasakannya asing, segala-galanya sungguh luar biasa bagi B. Walau bagaimanapun, perkara yang paling mengejutkannya ialah Google, keupayaan untuk melihat segala yang telah berlaku sepanjang abad yang lalu dan mempunyai akses kepada semua maklumat itu. Dia melayari internet berjam-jam hingga malam dan mereka pulang. Sebelum Cole tidur, B merayu supaya dibawa ke sekolah esok, tetapi Cole kurang pasti. Jika dilihat bercakap sendirian, habislah. Walaupun Cole enggan, B tetap mengekori esoknya. Di koridor sekolah, Lydia, pujaannya, terdengar dia bercakap sendiri lalu tanya, "Gila?" Gagal mereka cerita kerana B terus berbisik. Cole mungkir janji lalu menanggalkan cincin itu. Dia bebas seketika dan sempat berbual dengan Lydia, yang kemudiannya bertanya tentang asal-usul cincin tersebut. Cole memberitahu perkara sebenar, dia menemuinya di loteng rumahnya dan hanya memakainya kerana ia kelihatan hebat. Walau bagaimanapun, Lydia masih terbayang imej cincin itu. Dia tahu dia pernah melihatnya sebelum ini dan melarikan diri dari sekolah terus ke kedai antik ibu bapanya. Di sana dia menemui sebuah buku yang memaparkan cincin yang sama dicipta oleh seorang Firaun untuk istrinya supaya mereka kekal bersama selamanya. Itulah cincin kekasih maut yang berkembar. Legenda mengatakan sesiapa yang berani memisahkan cincin itu akan mati dengan cara yang mengerikan dan rohnya akan terperangkap di alam astral sehingga cincin itu disatukan semula. Begitulah terdedahnya bahawa B hanya mencuri separuh daripada cincin itu. Ia sebenarnya adalah cincin berkembar. Keesokannya, Lydia ceritakan semua kepada Cole dan dia mengaku diganggu hantu sejak memakai cincin itu. Lydia tunjuk bahagian satu lagi akan dilelong. Jika disatukan, roh itu bersemadi. Cole pulang dengan penuh keterujaan untuk memberitahu B bahawa dia mungkin boleh bebas. Namun, dia mendapati B telah menghias biliknya seperti pentas. B mau mendengar Cole menyanyi. Cole tiada keberanian untuk berterus terang, jadi dia akur lalu memetik gitar, mencetuskan detik yang sangat romantik. Seketika, budak itu terfikir bahawa B menikmati hidup sebagai hantu dan mungkin tidak mau bebas, jadi dia mendiamkan diri. Beberapa hari kemudian, Lydia bertanya sama ada Cole membeli cincin di lelongan itu. Dia terlupa sepenuhnya dan cincin itu sudah terjual kepada orang lain. B menyadari sikapnya. Rasa seperti dirinya terperangkap, Cole mengaku segala-galanya tentang sumpahan yang menahannya dan kemungkinan untuk dia bebas. Pada mulanya, B berasa teruja, dia sudah terlalu lama terkurung dan kini terdapat cahaya di hujung terowong. Namun, dia sedar Cole sudah lama tahu perkara ini, tetapi merahsiakannya. Dia berang lalu bersemuka dengan Cole. Dia bukan kawan imajinasi yang muncul hanya bila diperlukan, dia pernah hidup nyata. Dia tidak tahu bagaimana rasanya melihat mereka semua mati dan kekal muda serta sedih selama bertahun-tahun. Selepas perbalahan itu, Cole akhirnya menyadari kesilapan yang telah dilakukannya, tetapi lelongan itu adalah tanpa nama. Tiada siapa tahu siapa yang membeli cincin itu dan kini dia telah kehilangan kepercayaan B buat selama-lamanya. Gadis itu memintanya untuk menanggalkan cincin itu. Dia tidak mahu dia menjadi penjaganya lagi. Jadi Cole meletakkan cincin itu di atas piano sekolah. Lewat hari itu, Lydia yang datang mencari Cole mendengar piano itu bermain dengan sendirinya dan memakai cincin itu. Dengan senyuman, dia menyapa B dan mengaku ini bukan kali pertama melihat hantu terperangkap di sini. Keluarganya lama memiliki kedai antik, jadi ini biasa. Malam itu Lydia menemui Cole yang mempunyai maklumat penting. Rumah lelongan itu menghantar barangan 48 jam selepas dijual, jadi cincin itu masih sepatutnya berada di museum. Jika mereka bergegas, mungkin ada peluang, tetapi Cole perlu memohon maaf dengan ikhlas kepada B kerana berbohong. Setelah selesai, mereka bergerak ke bandar. Menggunakan kuasa hantunya, B membuka pintu tanpa mencetuskan penggera. Di store, mereka menemui kota dengan bahagian cincin satu lagi bersinar seperti pasangannya. Cole bertanya sama ada dia sedia. Dia memandangnya penuh cinta dan mengangguk. Namun tepat sebelum dia menanggalkan cincin itu, dia menahannya lalu mendekat untuk menciumnya. Dengan ciuman itu, Cole menanggalkan cincinnya dan B hilang. Cahaya itu padam, Cole kembali. Apabila sampai di rumah, dia memeriksa album foto B. Dia mau melihat wajahnya buat kali terakhir, tetapi dia terkejut melihat ruang kosong itu kini telah penuh.
Dalam foto-foto baharu itu, B ditunjukkan dengan ijazah universitinya, kemudian bertemu cinta dalam hidupnya dan berkahwin. Pada akhir, ada foto keluarga bahagianya dengan 2 anak dan rumah indah di desa. Baba beralih ke tahun 1920, B memegang cincin. Pengawal keselamatan memintanya untuk memulangkannya, dan dia dengan senyuman kecil melakukannya dan keluar dari museum. Di luar, dia berjaya mengelak kereta yang telah merenggut nyawanya sebelum ini. Dan dengan senyuman dia terus menjalani hidupnya selepas keabadian sebagai hantu. Anda tahu, jangan sesekali mencuri separuh jalan. Di sini saya tinggalkan kisah-kisah rompekan lain yang Anda pasti akan suka. Liculon.